Protokol merupakan etika diplomasi dan al-ehwal negeri. Protokol adalah panduan yang menentukan bagaimana sesuatu aktiviti patut dilakukan. Oleh itu, tugasan menguruskan protokol perlu dilakukan oleh orang yang tepat. Tugasan yang dimasukkan adalah tugasan sebagai pegawai protokol, pegawai pengiring dan penyambut tetamu. Pegawai protokol adalah pegawai yang ditugaskan untuk menyelaras hal ehwal pengurusan majlis di satu-satu kementerian atau jabatan atau agensi. Pegawai protokol berperanan untuk memastikan perjalanan majlis berjalan dengan lancar dengan mengambil kira elemen-elemen protokol dilaksanakan dengan sempurna. Antara senarai semak yang diperlukan oleh seorang pegawai protokol adalah seperti senarai tetamu, kad jemputan, aturan tiba dan balik, buku program dan banyak lagi. Senarai semak ini bertujuan memastikan kelancaran sesuatu majlis yang ingin diadakan. Pegawai pengirim pula adalah seorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengirim dan melayan tetamu bermula daripada ketibaan hinggalah tetamu berangkat pulang. Pegawai pengirim biasanya akan ditugaskan satu orang bagi seorang tamu dan akan menginap bersama atau berdekatan dengan tetamu. Ianya bertujuan untuk memberikan bantuan kepada tetamu sepanjang masa bermula dari masa ketibaan sehingga masa keberangkatan pulang. Bantuan tersebut adalah bantuan rasmi seperti urusan ketibaan dan pelepasan, penginapan, makan, pengangkutan dan banyak lagi. Pegawai pengirim juga bertujuan untuk mengiringi tetamu ke majlis-majlis sama ada majlis dalam ataupun majlis di luar jadual. Pegawai pengirim mestilah sentiasa peka dengan maklumat-maklumat berkenaan tempat, masa ketibaan, kedudukan tetamu, menu makanan, alahan makanan dan sebagainya. Pegawai pengirim juga haruslah memaklumkan sekiranya berlaku pembatalan atau kelewatan di pihak VIP kepada penganjur atau urus setia. Terdapat beberapa senarai semak yang diperlukan oleh pegawai pengirim seperti senarai semak sebelum ketibaan, semasa ketibaan, pergerakan ke hotel, pergerakan ke majlis dan sebagainya. Definisi penyambut tetamu adalah seorang yang ditugaskan untuk memainkan peranan sebagai penyambut, penunjuk arah dan pengiring kepada tetamu dalam sesebuah majlis. Ianya bertujuan untuk memastikan tetamu-tetamu yang hadir disambut dengan ceria dan berada di tempat dan masa yang sepatutnya agar perjalanan majlis dapat berjalan dengan lancar dan sempurna. Beberapa senarai semak telah disediakan untuk memastikan penyambut tetamu berada dalam keadaan bersedia dan dapat menjalankan tugas dengan sempurna. Antaranya adalah persiapan diri, persediaan awal, persediaan di waktu ketibaan, cara mengiringi tetamu, cara melayan tetamu dan banyak lagi. Semua ini bertujuan untuk melancarkan sesuatu majlis. Pegawai protokol. Perkataan protokol adalah memetik dari bahasa Yunani iaitu protokolen yang membawa maksud protos yang pertama dan kola pelekat. Pegawai protokol merupakan pegawai yang ditugaskan untuk menyelaras hal ehwal pengurusan majlis di sesebuah kementerian, jabatan atau maupun agensi. Seorang pegawai protokol harus memastikan protokol tata susila diplomatik, adat istiadat negara, susunan keutamaan persekutuan atau negeri dan etiket rasmi dipatuhi. Peranan utama pegawai protokol adalah memastikan perjalanan majlis beroperasi dengan lancar. Contoh majlis yang dikendalikan oleh pegawai protokol adalah seperti istiadat pertabalan, majlis penganugerahan darjah kebesaran, majlis jamuan makan oleh Perdana Menteri dan lain-lain. Seorang pegawai protokol harus menyiapkan senarai semak dan kemudiannya senarai semak ini haruslah diikuti. Berikut adalah senarai semak yang harus disiapkan. Seorang pegawai protokol akan mengenal pasti berapa jumlah kehadiran yang sesuai dengan taraf majlis atau taraf tetamu kehormat. Senarai kehadiran akan ditentukan berdasarkan keutamaan bagi memastikan senarai tetamu majlis dalam keadaan penuh. Kad jemputan yang baik mengandungi nama penganjur dan logo, nama majlis, jemputan individu, tempat, tarikh, hari dan masa mengikut susunan keutamaan dan masa ketibaan tetamu kehormat. RSVP beserta nombor telefon, kod etika pakaian serta atur cara program di muka belakang kad jemputan tersebut. Kebiasaannya, orang awam atau jemputan umum adalah tetamu yang paling awal tiba.
Kemudian tetamu VIP, selalunya individu yang merasmikan majlis atau tetamu yang diraikan akan tiba paling akhir dalam senarai. Bagi aturan balik, tetamu VIP yang diraikan akan pulang terlebih dahulu. Kemudian diakhiri dengan orang awam atau jemputan umum. Dalam majlis-majlis yang melibatkan kementerian, timbalan Perdana Menteri akan menyambut ketibaan Perdana Menteri, manakala timbalan menteri akan menyambut menteri. Tujuan menyediakan buku program atau pamflet ini adalah untuk memberi maklumat kepada jemputan tentang aktiviti atau program yang dijalankan serta tentatif sepanjang program tersebut berlangsung. Kandungan buku program mengandungi kata-kata aluan daripada pihak pengurusan majlis, latar belakang individu yang diraikan, atau cara majlis dan penghargaan kepada pihak luar yang terlibat. Cara pengagihan buku program ini adalah semasa ketibaan tetamu, diisi di dalam beg cenderamata ataupun diberi berasingan kepada tetamu kehormat. Pengacara majlis adalah seseorang yang dilantik secara rasmi untuk dipertanggungjawabkan mengendalikan sesebuah majlis mengikut atur cara yang ditetapkan dan merujuk kepada teks yang telah diluluskan serta berpandukan arahan pegawai protokol. Seorang pengacara majlis hanya perlu menyebut salutasi hanya kepada tetamu yang hadir sahaja. Teks tidak perlu terlalu meleret dan pengacara majlis juga harus memastikan sebutan nama dan gelaran disebut dengan tepat. Backdrop kebiasaannya ditulis di dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Gambar yang diletakkan pada backdrop harus didapatkan daripada pejabat tetamu kehormat. Pegawai protokol akan memastikan raptai dibuat dengan serius walaupun ianya sekadar lakonan. Raptai ini kebiasaannya akan dijalankan mengikut waktu sebenar bermula daripada ketibaan tetamu kehormat sehingga beliau pulang. Dan raptai ini akan dibuat berulang kali sehingga menepati kehendak majlis. Grimik perasmian adalah satu tindakan, objek atau alat luar biasa yang digunakan untuk menarik perhatian umum. Gimik perasmian ini perlu dimaklumkan kepada tetamu kehormat. Contoh gimik perasmian adalah seperti paluan gong, pelepasan belon, memotong reben, pelancaran laser atau bunga api dan sebagainya. Bilik menunggu merupakan bilik atau ruang sebahagian daripada bangunan sama ada duduk ataupun berdiri sehingga acara bermula. Individu yang berada di dalam bilik menunggu perlu dihadkan. Pegawai protokol akan memastikan tetamu kehormat berada di dalam keadaan yang selesa dan selalunya jamuan ringan atau air mineral akan disediakan. Acara ini akan diadakan mengikut kehendak sesebuah majlis. Penyelarasan akan dibuat dengan setiausaha akhbar atau pejabat komunikasi korporat tetamu kehormat. Bagi memastikan acara ini berjalan lancar, pegawai protokol akan memastikan ruang yang mencukupi untuk pihak media dan press kit untuk tetamu kehormat dan jemputan yang terlibat. Pegawai protokol akan menentukan jemputan yang layak untuk menerima cenderamata. Seorang pegawai protokol yang baik akan memastikan pandangan daripada pejabat VIP mengenai bentuk cenderamata yang akan diberikan bagi memastikan saiz dan bentuk cenderamata bersesuaian dengan kehendak majlis. Cenderamata ini boleh diberikan semasa pembukaan majlis, semasa penutupan majlis, mahupun semasa tetamu kehormat berada di bilik menunggu. Dulang dan alas yang sesuai juga perlu dititik beratkan selaras dengan kesesuaian majlis. Dewasa ini, keberadaan pegawai protokol pada sesebuah majlis amatlah perlu bagi memastikan kelancaran sesebuah acara. Tidak kira majlis formal maupun majlis tidak formal. Pada 2 hingga 3 Mac 2020, bertempat di Dewan Konvensyen tingkat 2, Wisma Darul Iman Terengganu, telah berlangsung kursus asas protokol dan etiket sosial yang dianjurkan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu melalui Pejabat Setiausaha Kerajaan. Selama lebih kurang 230 orang peserta telah mendaftar dan menghadiri kursus selama 2 hari tersebut. Kursus yang melibatkan 4 sesi ini membuktikan betapa pentingnya peranan pegawai protokol dalam sesebuah majlis. Pegawai pengiring. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, maksud pengiring adalah orang yang mengiring
pengikut dan peneman, manakala pegawai pengiring pula didefinisikan sebagai seorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengiring dan melayan tetamu bermula daripada ketibaan tetamu hinggalah tetamu berangkat pulang. Setiap pegawai pengiring akan ditugaskan untuk seorang tetamu dan hendaklah menginap di tempat yang sama dengan tetamu yang diiringi. Peranan seorang pegawai pengiring adalah untuk memberikan segala bantuan kepada tetamu sepanjang masa bermula dari masa ketibaan sehinggalah masa keberangkatan pulang tetamu tersebut, antaranya bantuan rasmi seperti urusan ketibaan atau pelepasan, penginapan, persidangan mesyuarat, majlis makan, pengangkutan, sidang akhbar dan lain-lain. Pegawai pengiring hendaklah sentiasa bersiap siaga untuk bertugas bagi sebarang majlis sama ada di dalam maupun di luar jadual yang telah ditetapkan. Adalah wajib untuk seorang pegawai pengiring untuk sentiasa bersama tetamu dan hendaklah sentiasa peka dengan maklumat terkini seperti tempat, masa ketibaan atau cara dan kod pakaian, susun tempat duduk, kedudukan tetamu, menu makan, alahan makanan, vegetarian atau non-vegetarian. Pegawai pengiring juga hendaklah memaklumkan sekiranya berlaku pembatalan atau kelewatan di pihak VIP kepada penganjur atau urus setia induk, hos, tuan rumah dan keselamatan. Oleh itu, mod bersedia untuk bertugas adalah sangat penting bagi seorang pegawai pengiring bagi memastikan kelancaran setiap pengurusan seorang tetamu. Senarai semak pegawai pengiring. Pertama, sebelum ketibaan, susunan kenderaan atau motorcade, kapet merah dan bendera di lapangan terbang, kawalan kehormat utama ataupun static guard, refreshment di bilik menunggu, kena pasti kaunter part dan menteri pengiring atau para pegawai kanan. Yang kedua, semasa ketibaan, memperkenalkan tetamu kepada VIP tempatan, pelepasan bagasi, pelepasan senjata ataupun pasport, pengagihan tad pengenalan ataupun access card. Yang ketiga, pergerakan ke hotel. Kedudukan VIP sama ada di belakang pemandu atau penumpang, agihan kereta kepada tetamu, kena pasti laluan protokol ataupun laluan alternatif, bilangan kenderaan dalam motorcade. Yang keempat, ketibaan di hotel. Sambutan oleh pihak hotel, bendera dan kapet merah, daftar masuk atau kad akses, lift sudah tersedia, maklumat ringkas mengenai program berikutnya ataupun auto cara, agihan bagasi ke bilik anggota rombongan. Yang keempat, pergerakan majlis, mengingatkan VIP dan delegasi waktu bertolak, pastikan kod pakaian yang betul, bergerak mengikut jadual, tentukan sama ada perlu kapet merah atau tidak, menghubungi penganjur hos untuk memaklumkan pergerakan VIP. Ketibaan di majlis, memperkenalkan kepada hos siapa tetamu anda dan memperkenalkan tetamu anda kepada hos. Tanda tangan buku pelawat, pastikan tetamu menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Mengiringi ke tempat duduk, lokasi majlis mempunyai tempat letak kasut yang sesuai, standby untuk terima arahan seterusnya. Yang keenam, berlepas pulang, refreshment di bilik tetamu, kapet merah dan bendera, kawalan kehormat ataupun static guard dan lambaian. Yang ketujuh, masa berlepas pulang, menguruskan bagasi tetamu lebih awal, daftar masuk, pelepasan bagasi dan urusan immigration 2 jam lebih awal dari masa yang berlepas. Menyelesaikan bil hotel dan bil berkenaan jika perlu, tidak perlu menghibahkan sekiranya menerima hadiah atau tips, lapor kepada urus setia induk. Isu semasa berkaitan ataupun berita berkaitan pegawai pengiring. Antara contoh isu berkaitan pegawai pengiring adalah berkenaan atlet Paralimpik bagi acara lotto peluru iaitu Muhammad Ziyad Zulkifli yang berasing di Tokyo pada bulan Ogos yang lepas. Kemenangan pingat emas beliau diperolehi dibatalkan selepas Muhammad Ziyad Zulkifli dianggap tersingkir kerana dikatakan lewat masuk ke call room sebelum pertandingan dimulakan. Menurut laman Facebook tim Malaysia, pingat emas itu secara rasmi diberikan kepada atlet Ukraine Maxim Koval yang membuat batas selepas kemenangan Ziyad. Saya lihat isu ini sebenarnya adalah sikap tidak bertanggungjawab pegawai pengiring Ziyad yang sepatutnya memastikan atlet tersebut datang tepat pada masanya. Bagaimana pegawai pengiring atlet boleh terlepas pandang peraturan sukan di kejuaraan sebesar sedia ini? Menurut Yuslaini Azmi yang merupakan aktivis sukan dari Terengganu, itu juga adalah supaya Menteri Belia dan Sukan Ahmad Faizal Azumu mengambil tindakan tegas terhadap pegawai tersebut sehingga mengakibatkan kemenangan Malaysia tidak diiktirafkan. Penyambut tetamu adalah seseorang yang memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan supaya tetamu dalam sesuatu majlis itu dapat diuruskan dengan baik dan lancar tanpa menimbulkan rasa tersinggung dan rasa tidak selesa daripada tetamu yang dijemput. Secara ringkasnya, penyambut tetamu adalah orang yang dilantik dan diberikan tugas dan tanggungjawab untuk menyambut tetamu-tetamu yang dijemput dalam satu-satu majlis
menunjukkan arah dan mengiringi tetamu serta memastikan keselesaan tetamu terjaga. Tetamu ini perlu disambut mengikut tata cara dan adab-adab tertentu mengikut pangkat mereka dalam perkhidmatan atau status mereka dalam masyarakat. Seseorang penyambut tetamu perlu dilatih tentang cara menyambut tetamu dan tata cara atau langkah yang perlu dipatuhi. Tata cara berkenaan adalah: yang pertama, perlulah mendapatkan senarai jemputan yang akan hadir di majlis berkenaan. Yang kedua, semak senarai dengan teliti. Yang ketiga, tentukan semua nama dalam senarai, ada tempat duduk dan betul bilangan nombor di tempat duduk. Jika duduk secara bebas, maka bilangan kerusi yang disediakan hendaklah mencukupi. Yang kelima, penyambut tetamu perlu mengenali tetamu yang akan hadir. Seterusnya, menyambut kehadiran tetamu. Yang terakhir sekali ialah mengedarkan program kepada tetamu, mengiringi tetamu ke tempat duduk dan menunjukkan tempat duduk. Cara mengajak tetamu ke tempat duduk adalah menggunakan panggilan hormatnya. Misalnya, silakan Tan Sri, silakan Datuk, silakan Encik, silakan Puan dan sebagainya. Jika tidak diketahui akan panggilan hormat, bolehlah menggunakan panggilan hormat Encik, Puan, Cik atau yang mana yang sesuai. Penyambut tetamu adalah individu yang mewakili tuan rumah atau organisasi yang menganjurkan sesebuah acara. Justeru, penyambut tetamu boleh dianggap sebagai duta kecil kepada organisasi berkenaan kerana mereka berada di barisan hadapan. Oleh itu, penyambut tetamu membawa imej dan citra organisasi. Mereka perlu menjaga imej organisasi dalam segala aspek yang ada, baik daripada segi penampilan dan perwatakan serta tingkah laku, dan paling penting adalah mempunyai komunikasi lisan yang baik. Kecantikan dan memiliki paras rupa yang indah adalah bonus kepada seseorang individu tersebut. Walau bagaimanapun, seperti kata orang tua, iaitu sedap mata memandang. Antara ciri-ciri yang perlu ada kepada seorang penyambut tetamu adalah mempunyai kemahiran komunikasi lisan yang baik, mempunyai penampilan diri yang baik, personaliti diri yang menarik, berpakaian kemas, bersih serta memberikan daya tarikan menarik. Yang seterusnya, mengenali tetamu yang hadir dari segi nama maupun rupa parasnya. Seterusnya, tahap kepekaan yang tinggi dan cepat bertindak dalam situasi di luar jangka. Di samping itu, cergas dan sihat tubuh badan, dan seterusnya kebijaksanaan dalam menangani situasi spontan. Sabar dan mampu mengawal emosi, mempunyai keyakinan diri yang tinggi, berpengetahuan protokol dalam sesuatu majlis sama ada majlis formal, separa tidak formal dan tidak formal. Etika dan disiplin yang perlu dipatuhi adalah: yang pertama, datang sejam awal adalah lebih digalakkan. Yang kedua, berpakaian lengkap dan kemas mengikut kesesuaian majlis. Yang ketiga, membuat semakan terkini dengan urus setia induk penting bagi tujuan memberikan maklumat terkini kepada tetamu. Yang keempat, membuat semakan terakhir senarai kehadiran tetamu yang perlu disambut. Yang kelima, sentiasa senyum dan menjaga adab dan tata kelakuan dan kesopanan diri. Yang keenam, biasakan diri dan kenal pasti ruang-ruang yang penting. Yang ketujuh, mesti mempunyai maklumat lengkap tentang majlis. Yang kelapan, mengenali tetamu, mengenali wajah. Yang kesembilan, berlembut dan bersabar serta bertoleransi dengan tetamu dan bijaksana menangani situasi. Masalah yang sering dihadapi oleh penyambut tetamu dalam sesuatu majlis antaranya adalah: yang pertama, kesesuaian tempat majlis. Yang kedua, tetamu tiada kad jemputan. Yang ketiga, jawab hadir tetapi tidak hadir. Cara menyelesaikannya ialah: biarkan tempat duduk tersebut kosong, ketepikan kerusi yang berkenaan jika majlis belum bermula lagi, dan ubah suai tempat duduk tetamu lain. Seterusnya, jawab tidak hadir tetapi hadir. Seboleh-bolehnya, carikan tempat yang paling sesuai, dan jika gagal, maka beritahu keadaan sebenarnya dan tempatkan di mana ada kosong. Yang seterusnya, jawab datang berdua tetapi hadir seorang. Selain itu, tetamu tidak ada dalam senarai. Keadaan ini berlaku kerana hadir tanpa jemputan,
tersilap majlis ke ada tetamu yang datang terlalu awal, hendaklah beritahu mengenai program majlis tersebut dan kemudian bawa ke bilik rehat atau ke tempat rehat. Selain itu, datang lewat. Jika majlis telah bermula dan kemasukannya dalam majlis akan mengganggu perjalanan majlis, maka dinasihatkan supaya pulang. Jika dibenarkan masuk, hendaklah ditempatkan yang tidak disedari oleh tetamu lain dan tidak mengganggu majlis yang sedang berjalan. Tetamu tidak puas hati dengan tempat duduk yang ditentukan. Selain itu, tetamu menghantar wakil dan terakhir sekali tetamu mengubah tempat duduk. Perbezaan menyambut tetamu di negara Jepun. Upacara minum teh adalah sebahagian daripada ritual meditasi Zen. Inilah yang disebut oleh orang Jepun Ichigo, yang bermaksud sesaat pertemuan. Ini semua mengenai mewujudkan momen yang unik dan tidak dapat diulang. Semasa upacara minum teh, ada peringkat tertentu. Sesiapa sahaja boleh mengadakan upacara minum teh, tidak kira sama ada lelaki atau wanita. Persiapan untuk ritual ini memakan masa yang lama dan di Jepun kadang-kadang memerlukan bertahun-tahun. Pada zaman dahulu, samurai adalah orang yang mengamalkan upacara minum teh. Itulah sebabnya ia mempunyai konotasi yang hampir suci. Pegawai protokol merupakan individu yang mengawal secara keseluruhannya sebuah majlis. Individu ini juga perlu tahu elemen-elemen protokol bagi memastikan kesempurnaan majlis. Selain itu, ada 11 senarai semak tugas secara amnya bagi pegawai protokol, iaitu senarai tetamu, kad jemputan, aturan tiba dan balik, buku program, teks pengacara majlis, backdrop, raptai, gimik rasmian, bilik menunggu, sidang akbar dan cenderamata. Senarai tetamu dan kad jemputan adalah bagi membantu kita untuk mengetahui bilangan tetamu dan juga mengelakkan dari tertinggal jemputan tetamu. Antara benda wajib yang perlu ada pada kad jemputan ialah nama penganjur atau logo, iaitu sekiranya ada. Nama majlis, jemputan individu atau berpasangan, tempat, hari, tarikh dan masa. Ia merujuk kepada masa ketibaan tetamu kehormat. RSVP dan nombor hubungan, kod pakaian atau cara program itu di muka belakang. Aturan tiba dan balik bagi memudahkan dan melancarkan perjalanan program, siapa yang tiba awal, siapa yang menyambut tetamu VIP dan sebagainya. Buku program bagi menerangkan secara ringkas tentang sesebuah majlis pada tetamu. Kebiasaannya buku program diletakkan pada setiap kerusi jemputan atau diletakkan di dalam beg cenderamata. Tab pengacara majlis perlu disediakan atau disemak bagi mengelakkan kesilapan kata atau melirik dan juga melancarkan majlis. Raptai dibuat dengan kerjasama dan kehadiran pihak yang terlibat dengan majlis, iaitu bertujuan bagi menampakkan gambaran sebenar dengan timing yang tepat untuk majlis yang akan berlaku nanti. Bagi gimik, protokol perlu memaklumkan pada tetamu kehormat tentang gimik yang dipilih sebelum majlis berlangsung. Seterusnya, pegawai pengiring. Seseorang individu yang ditugaskan bagi mengiringi dan juga melayan tetamu daripada hari pertama tetamu tiba sehingga hari tetamu mahu pulang. Kebiasaannya, seorang pegawai pengiring akan ditugaskan untuk seorang tetamu. Individu yang dilantik sebagai pegawai pengiring ini perlu sentiasa dalam keadaan on call, iaitu 24 jam, dalam memberi bantuan kepada tetamu tidak kira sama ada dalam atau di luar majlis. Pegawai pengiring juga perlu peka kepada setiap perubahan jika ada dan juga pada setiap pergerakan tempat majlis, masa, etika pakaian dan sebagainya yang melibatkan tetamu yang ditugaskan. Tugas seorang pengawal pengiring dikatakan selesai apabila tetamu berlepas pulang ke destinasinya. Antara senarai semak seorang pegawai pengiring ialah sebelum dan semasa ketibaan tetamu.
pergerakan dan ketibaan di hotel, pergerakan majlis dan pergerakan sebelum dan semasa tetamu berlepas. Akhir sekali, saya akan menerangkan secara ringkas tentang tugas penyambut tetamu. Tugas seorang penyambut tetamu hampir sama dengan pengawal pengiring, tetapi hanya pada dalam sebuah majlis saja. 3 elemen penting yang ada pada tugas penyambut tetamu adalah menyambut, menunjuk arah bagi susunan tempat duduk tetamu dan juga mengiringi tetamu dalam sebuah majlis. Tugas seorang penyambut tetamu hanya tertumpu dalam sebuah majlis sahaja, daripada bermulanya majlis tersebut sehinggalah majlis itu selesai. Peranan penyambut tetamu adalah memastikan tetamu disambut dengan ceria dan berada pada masa yang sepatutnya supaya majlis tersebut berjalan dengan lancar dan sempurna. Antara senarai semak bagi penyambut tetamu adalah membuat persediaan diri agar sentiasa ceria dan senyum menyambut tetamu. Membuat persediaan awal seperti menghadiri kalimat berkaitan majlis dan juga kenal pasti rakan-rakan pasukan. Secara kesimpulannya, program protokol pengiring dan juga penyambut tetamu adalah individu-individu yang dilantik dan ditugaskan untuk menggalas tanggungjawab yang penting yang berkait dalam maupun di luar suatu majlis demi kelancaran majlis tersebut. Ketiga-tiganya memainkan peranan besar dalam kelancaran sebuah majlis, tidak kira rasmi maupun tidak. Ketiga-tiganya memiliki tugasan yang berbeza namun tetap saling berkait antara satu sama lain. Ada juga membawa matlamat yang sama, iaitu kelancaran sebuah majlis dengan sempurna.